bersatu menggapai kejayaan, memegang amanah yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemar di jiwa. Marilah kita berganti bahu sekadang, memegang amanat yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, perpustakaan negeri sembilan. Perpustakaan negeri sembilan memberikan hikmat yang cemerlang, memegang mandat yang telah diberikan agar Perpustakaan Negeri Sembilan memacu gaya hidup masa depan. Kualiti tertinggi kami berikan, wagih membaca, wagih berjaya. Di sini kami berbakti menempuh dugaan, mendatang bersatu menggapai kejayaan, memegang amanah yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemar di jiwa. Marilah kita berganti bahu sekadang, memegang amanat yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, perpustakaan negeri sembilan. Perpustakaan negeri sembilan memberikan hikmat yang cemerlang, memegang mandat yang telah diberikan agar Perpustakaan Negeri Sembilan memacu gaya hidup masa depan. Kualiti tertinggi kami berikan, wagih Perpustakaan Negeri Sembilan memacu gaya hidup masa depan. Kualiti tertinggi kami berikan, wagih membaca, wagih berjaya. Di sini kami berbakti menempuh dugaan, mendatang bersatu menggapai kejayaan, memegang amanah yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemar di jiwa. Marilah kita berganti bahu sekadang, memegang amanat yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, perpustakaan negeri sembilan. Perpustakaan negeri sembilan
memberikan hikmat yang cemerlang, memegang mandat yang telah diberikan agar terus melangkah dan berjaya. Di sini kami berbakti menempuh dugaan, mendatang bersatu menggapai kejayaan, memegang amanat yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemat di jiwa. Marilah kita berganding bahu sekata, memegang amanat yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, perpustakaan negeri Sembilan. Marilah kita berganding bahu sekata, memegang amanat yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, perpustakaan negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada tuan-tuan dan perempuan yang berada di luar sana. Moga-moga tuan-tuan dan perempuan berada dalam keadaan sihat hendaknya. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi dalam rancangan program FB Live kami daripada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan, iaitu program Buku di Hati. Alhamdulillah, hari ini kita orang kata bersua lagi. Kali ini kami bawa tetamu kami daripada Pejabat Setiausaha Kajian Negeri, iaitu Puan Caroline binti Ismail, iaitu Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan Unit Korporat Inovasi dan Kualiti. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sihat kan? Alhamdulillah. Saya selalu jumpa Puan ni kan? Betul. Selalu kerap jumpa Puan ni. Betul. Menjelang ada hari yang Puan akan bagi tahu ada sambutan yang masa terdekat nanti, kita kerap berjumpa Puan. Betul. Okey Puan. Hari ini kami akan bawa kita akan bersama itu dengan program Buku di Hati. Mana program Buku di Hati ini dia sebenarnya nak memberitahu kepada orang ramai bahawa program Buku di Hati ini macam Puan ada buku yang memberi inspirasi pada kehidupan Puan. Kadang-kadang tak banyak pun buku tu, tapi buku tu memberi inspirasi. Bila jadi inspirasi tu, mana orang luar akan, kalau daripada perbualan kita, mungkin orang luar akan tertarik dan mencari buku tu. Mungkin dia bila telah mengubah hidup kita. Sebelum ni kita ni seorang yang pasif, tapi bila kita baca buku ni mengajar ataupun memberi inspirasi pada kita untuk menjadi lebih ramah mesra. Ini program Buku di Hati. Alhamdulillah. Di luar sana nak kenal Puan. Okey. Kalau kami di bawah kajian di Pejabat Setiausaha Kajian Negeri ini memang dah kenal lah Puan. Mungkin yang di luar sana tak tahu. Wah, boleh Puan memperkenalkan diri Puan? Okey. Terima kasih. Saya ucap terima kasih pada Perbadanan Perpustakaan Negeri Sembilan sebab menjemput saya lah pada hari ini. Saya tadi Caroline binti Ismail.
sekarang bertugas di seperti yang Cik Din cakap tadi lah, di Pejabat SUK Negeri Sembilan, ditempatkan di unit korporat, inovasi dan kualiti. Itu nama dia panjang lah. Dan setakat ini saya sudah lebih kurang 2 tahun di situ. Dan sebelum ni di Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan lebih kurang 5 tahun lah. Dah 5 tahun di Pentadbiran Kerajaan Sembilan. Nak cakap betul latar belakang sikit dah. Sebelum di Pejabat Setiausaha ni puan di mana? Saya di Pejabat Daerah Seremban. Seremban. Sebelum tu di Pejabat Daerah Jelebu. Oh, Dan sebelum Jelebu. tu saya di inilah Pentadbiran Kerajaan Persekutuan lah. Saya 8 tahun di Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Dan 2 tahun lebih lah di Kementerian Pertanian sebelum saya masuk Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Dah berapa lama ada puan? Dah tambah tolak, tambah keluar masuk berapa lama puan? Lebih kurang 13 tahun saya di di kerajaan persekutuan. So dalam dekat Negeri Sembilan 5 tahun. Jadi 13 tambah 5 jadi hampir berapa? 18 tahun lah. 18 tahun. Tapi officially 17. Sama umur saya. Ya. Saya pun nak masuk 18 tahun. Tak ada puan. Baru ni lah. Baru lagi. Tapi dah kenal hidup. Dah kenal hidup, dah beruban lah ni kan. Uban ni sebenarnya bukan uban apa sebab dia memang fashion sekarang ni kan. Okey puan. Puan orang mana? Saya, okey. Saya ni memang orang Negeri Sembilan lah, orang sekalian khususnya orang Seremban. Saya memang lahir di Seremban, sekolah di Seremban, membesar di Seremban, sekarang menetap di Seremban. Alhamdulillah, tadi macam saya cakap dah 13 tahun, 5 tahun ke belakang ni bekerja di Seremban. Mana keluarga puan orang Seremban tu orang mana? Seremban ni orang kata luas kan? Tapi mak saya memang duduk di Seremban lah. Seremban mana puan? Doket yo. Dekat belakang ni dekat Bukit Cedang. Bukit Cedang. Pelau Monggir. Betul. Dulu kalau kerja di Pejabat Daerah Seremban ni memang doket lah. Doket sangat ada. Doket benar. Doket benar. Memang cita-cita kalau dapat memang nak kerja kat Pejabat Daerah Seremban. Tapi rezeki di Pejabat SUK lah sekarang ni okey dekat juga lah tu. Lepas 13 tahun kan saya commute Seremban, Putrajaya, Kuala Lumpur. Alhamdulillah dapat juga berkhidmat di Negeri Sembilan lah, di Seremban. Khususnya kat Seremban. Jadi saya memang sekolah di Seremban, tapi ibu saya tu orang Negeri Sembilan, ayah saya orang Johor sebenarnya. Tapi ayah saya pun berkhidmat di Negeri Sembilan lah. Kadang-kadang dia lebih tahu tentang Negeri Sembilan ni, adat pepatih tu lebih daripada mak saya. Ayah orang Johor? Ayah saya orang Johor, ya. Betul. Sebab dia dah memang kampung Mustautin, dia dah masuk suku kan dia dah masuk betul-betul masuk suku. Dah berumah tangga puan? Alhamdulillah sudah berumah tangga. Saya mempunyai 4 orang anak. Keluarga menantu saya pun keluarga menantu. Saya mana tahu tak lama lagi dah. Anak saya dah besar dah Citin. Umur puan? Anak saya yang sulung tu 20 tahun tahun ni. Macam mana kan? 18 tahun kan? Jangan. Dah besar dah. Keluarga betul saya di orang Negeri Sembilan jugalah. Sekarang menetap di Seremban tapi asal Kuala Pilah lah. Jadi kalau sebelum ni kalau orang tanya saya kan kampung kat mana, saya kata kat Seremban. Orang macam tak percaya kan saya cakap sebab dia kata takkanlah, tak mungkin tak ada kampung kan. Saya kata memang saya ni duduk di Seremban, besar semua. Walaupun mak saya tu orang Kuala Pilah lah, kampung di Kuala Pilah, ayah saya tu orang Johor. Tapi saya rasa masa saya 6 tahun tu lebih kurang ibu dan ayah saya dah yatim piatu lah. Kan. Jadi dah di rumah adik-beradik sikit. Jadi kat mana ayah saya bekerja, dekat situlah kita menetap dan berhari raya. Selalunya kalau cerita pasal kampung, orang akan cakap hari raya lah kan. Jadi hari raya saya memang di mana ayah saya bertugas. Kalau dekat Johor lah. Kalau dekat Melaka, sebab ayah saya pernah bertugas di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Ayah bertugas sebagai apa puan? Ayah saya ni dia macam mana nak cakap, asalnya cikgu lah. Ibu bapa saya cikgu dulu. Cuma ayah saya ni dia pernah mengajar sekejap sangat. Dan kemudian dia telah berkhidmat di Jabatan Pendidikan. Dan lamanya di Jabatan Pendidikan lah dan juga Kementerian Pelajaran. Kementerian Pendidikan lah. Pencen dia dekat sini, dekat Negeri Sembilan. Puan berapa lama adik-beradik? Puan ada berapa? Adik-beradik saya ada 7 orang. Saya anak kedua daripada 7 orang adik-beradik. Saya ada kakak, lepas tu ada ni lah, ada adik lelaki dan perempuan. Dari segi yalah kalau kata kehidupan puan adalah sebelum kita pergi ke buku di hati ni, buku apa kita nak cerita, orang kata tak kanak maka tak cinta. Jadi kita ialah seorang ibu bapanya adalah golongan pendidik.
kehidupan puan ialah bila mak ayah saya cikgu, mungkin bagaimana ialah nak didik kita supaya menjadi seorang yang berjaya akan datang. Orang kata kita ni kalau nak kata nak berjaya ni kita mesti berpengetahuan semua apa benda lah. Dengan pengetahuan tu dengan salah satunya dengan membaca. Mungkin didikan keluarga ibu bapa puan untuk mendidik anak-anak ni supaya berjaya di segi macam mana tu puan? Adakah dia akan train malam baca ada macam mana tu puan? Okeylah. Kalau tak cerita sikit zaman saya membesar tu, sebab macam saya kata ayah saya dia guru, tapi ayah saya ni minat dia menulis. Jadi kalau kata dia diberi tugasan untuk menulis, memang cepat. Dia memang suka dan minat. Jadi untuk jadi penulis yang baik mesti ada pembacaan pengetahuan yang banyak lah kan. Jadi kita boleh menulis dengan baik, cukup. Jadi ayah saya memang suka membeli buku. Dekat rumah tu memang banyak buku lah. Betul. Tapi jadi bila membesar dengan ayah saya ni, seingat saya dulu kalau ayah keluar tu dia bawa pergi kedai buku tu memang kesukaan untuk kami lah. Memang wajib sebelum pergi makan KFC tu mesti masuk kedai buku lah. Tak juga. Tapi bukan. Maksudnya bila kita keluar tu mesti ada singgah. Kalau saya ingat dulu kalau dekat Melaka dulu ada satu kedai buku zaman saya membesar tu 80-an. Memang popular lah kan. Kalau kat sini dulu zaman saya sekolah yang dekat depan Wisma Punca Emas tu ada satu kedai buku kan. Apa SBC ke SBL macam tu kan. Ada macam tu lah lebih kurang. Tapi maksudnya bila kita keluar memang ayah akan singgah ke kedai buku sebab dia sendiri nak beli buku. Tapi kalau kita keluar dengan ayah ni, saya dan adik-adik jugalah. Kalau kita minta beli mainan memang susah sikit. Kan nak beli jajan pun susah sikit dah dapat. Tapi kalau kita minta beli alat tulis, beli buku, tak ada. Ayah memang tak pernah Boleh kata tidak lah. Jarang lah kan. Senyap dah tahu. Betul. Sampai kat rumah. Betul. Memang kita kata ayah nak beli buku ni. Okey, sebab saya rasa sebab dia sendiri minat benda tu kan, dia pun nak beli. Kan nanti dia beli, kenapa kita tak boleh beli kan? Jadi buku tu memang senang lah kalau keluar dengan ayah tu nak minta buku kan. Nak beli mainan susah sikit. Betul. Kebanyakan lah sekarang ni kan. Puan ada berapa orang anak tadi puan? Saya ada 4 orang anak. Adakah sistem ibu bapa yang buat puan sebelum ni beli bahan macam puan cerita tadi, adakah puan train anak-anak macam tu juga? Oh, tapi betul juga kan. Betul lah. Macam untuk anak-anak kita tu bila mainan bagilah kan. Mainan. Tapi kalau dia nak beli buku tapi buku tu mesti boleh lah kan. Betul. Dan juga saya kalau dulu sebelum Covid kan sentiasa setiap tahun ada pameran buku di Kuala Lumpur tu. Saya pernah bawa pesta buku. Bukan pesta buku apa? Pesta buku Kuala Lumpur PBKL kan. Pesta buku Kuala Lumpur kan ada banyak. Dan saya pernah bawa anak saya masa tu dia 6 tahun. Jadi kita pergi tu naik saya rasa tak sampai ke Kuala Lumpur lah saya parking. Lepas tu kita naik LRT kan, susahkan parking. Tapi saya nampak memang dia minat bila tengok ada banyak buku kan. Bila kita bawa dekat pesta-pesta macam tu, dia tengok buku ni bukan ada satu jenis je kan. Ada buku macam ni, ada buku gambar, ada buku macam warna. Sama juga kalau saya rasa bila ada perpustakaan dekat sini, pindah kat sini memang kelebihan lah untuk saya dan keluarga. Roket sangat roket warna. Betul. Puan buku kegemaran, bukan kegemaran yang jadi kalau puan kalau pergi ke perpustakaan ke pergi ke buku-buku apa yang puan minat? Bentuk macam mana? Genre macam mana? Genre tu rasanya novel? Saya baca lebih kurang semua lah, tapi kalau macam sebab Cik Din cerita pasal membesar dulu tu saya bila Cik Din benda kau cerita komik lah ni. Tak, sebenarnya tak. Tak. Saya nak macam pelik sikit pula. Sebab saya ingat masa saya kecil tu dah lebih kurang darjah 2, darjah 3 tu, saya sangat minat kamus. Jadi masa tu kalau ayah tak nak beli buku apa kan, kamus mahal sikit lah daripada buku biasa kan. Betul, kamus. Sebab kamus saya suka macam ada belajar perkataan baru. Sebab nak kata saya ni minat sangat membaca, tidaklah sangat saya rasa. Mungkin sebab tu. Jadi bila baca kamus tu, dia ada ilmu baru. Kadang ada kamus yang bergambar. Jadi kita, dan saya juga masa kecil saya minat dengan ensiklopedia. Dan kita sekarang saya tak pasti kanak-kanak dia tahu ke tidak ensiklopedia kan. Saya pun
tak adalah perkenalkan anak saya dengan ensiklopedia. Dia orang lebih kenal kepada Wikipedia kan. Wikipedia, betul. Wikipedia. Wikipedia ni sebenarnya ensiklopedia lah, Lebih cuma dia kurang, dalam talian kan. dalam talian. Tapi sebab ensiklopedia tu dia ada gambar dan macam-macam maklumat. Kita boleh belajar macam-macam lah dia kan. Dia Yalah. ikut huruf kan. Betul. Betul. Contoh kalau gambar tu gambar arnab, macam mana arnab ni, Betul. apa dia ada 4 kaki ke, Betul, apa betul. makanan dia, dekat situ kita baru kita tahu. Pengetahuan kan. pula. Dia haiwan beranak ke, bertelur ke, bertelur ke apa betul. kan. Kat situ puan lebih suka benda yang puan nak tahu. Betul, Puan betul. nak tahu kan. Ya, betul. Yalah dari mungkin dari segi apa orang kata puan punya dari kecil dah memang suka, orang kata mak ayah dah. Walaupun kita ni bukannya menjadi pembaca buku yang tegar, tapi menjadi orang kata ada masa lapang akan usik. Betul puan kan? Betul. Minat itulah nak cari maklumat, cari ilmu. Novel tak minat lah puan? Baca juga tapi tidaklah tega kan. Dia bukan jiwa lah. Jiwa tu tak kena lah. Jiwa tu tak kena. Bolehlah baca juga betul. tapi bukan tidak minat macam nak kata minat sangat taklah, tapi bukanlah jenis yang sentiasa cari, sentiasa baca. Macam itulah. Kalau zaman remaja dulu saya ingat buku Ahadiat Akashah. Ada Akashah. Tu zaman remaja lah. Saya rasa semua buku beli. Apa saja tajuk Ahadiat Akashah tu ada beli masa zaman sekolah menengah. Dia sebenarnya untuk pengetahuan pengguna penonton di luar, bahawa kita kadang-kadang kita ni bila kata membaca ni kita set kan baca buku benda-benda ilmiah lah, benda ilmiah. Tapi kalau untuk mendidik ataupun mendidik diri kita untuk menjadi seorang pembaca, kita mesti bermula benda yang kita suka. Betul. Kalau kita tak suka, kau baca dah. Dacang anak lepas tu hilang kalau anak-anak hilang, anak-anak pun apa kan. Jadi kita tu kebanyakan yang buku di hati ni, program buku di hati, kalau kita tanya dulu kocik-kocik suka buku novel, buku komik kan. Dulu tak apa komik, dah ada siri-siri tu dah ada sampai buat koleksi. Sebab dia kata benda tu tak salah, dia senang orang kata membimbing ataupun mendidik kita untuk menjadi seorang pembaca. Mungkin sampai tahap ke satu tahap dia akan pergi ke satu tahap bahan buku yang kita baca pun lain. Tapi umpama macam kita sehari tak baca buku tu, dia rasa macam diri kita tu macam tak macam apa benda. Jadi kan umpama macam tu lah puan, macam puan lah. Okey puan. Puan bertugas di Pejabat Setiausaha Kajian Negeri iaitu di unit Korporat Inovasi dan Kualiti. Betul. Apa tugas dan tanggungjawab di unit tu puan? Okey. Yang senangnya unit saya ni dia nama dia panjang kan. Bila panjang tu dia dah lebih menggambarkanlah tugas dia kan. Ada tugas korporat berkaitan dengan inovasi dan juga kualiti. Yang tak ada dalam situ keurusetiaan. Jadi dia ada 4 section tu lah. Dia dah termasuk ke korporat tu kan, keurusetiaan tu korporat tu kan. Lebih kurang betul. Okay. Jadi tugas-tugas utama saya cerita dulu yang pasal keurusetiaan tu secara amnya keurusetiaan ni mengurus setiakan mesyuarat-mesyuarat utama lah di peringkat pejabat SUK, seperti mesyuarat ketua jabatan, mesyuarat pegawai kanan dan juga di bawah keurusetiaan juga dia bantu untuk kunjungan hormat kepada setiausaha kerajaan lah. Di bawah dan saya rasa untuk unit saya lebih kenal bawah unit korporat lah kan. Korporat ni biasa banyak berurusan dengan orang ramai, public dan yang paling utama di Wisma Negeri tu kita menyelaras dan uruskan kaunter maklumat lah. Tapi di Wisma Negeri kita panggil laman informasi. Yang bawah ada, bahagian bawah Betul. Dan juga menjawab panggilan-panggilan telefon ke Wisma Negeri tu semua di bawah unit korporat lah. Dan kita buat kerja-kerja korporat ni termasuk jugalah menyelaras teks-teks utama bawah setiausaha kerajaan, maksudnya teks ucapan, prakata, buku-buku yang penting lah. Selain dan juga bawah korporat untuk uruskan inilah kita punya macam perantara dengan awam, itu portal dan juga kita punya media sosial Facebook. Maknanya informasi apa segala informasi ni unit puan akan sebarkan kepada orang luar lah. Betul. Itu bawah korporat lah. Korporat lah. Lepas tu dia ada lagi satu inovasi dan kualiti. Ya, kualiti ni lebih kepada
secara amnya untuk penambahbaikan prosedur kerja kan di kerajaan negeri dan juga pejabat SUK. Maksudlah ada kalau dulu ada star rating, ada juga ISO, itu bawah kualiti lah. Business process reengineering, semua bawah kualiti. Dan satu lagi unit adalah unit section inovasi. Jadi inovasi ni seperti nama dia lah, untuk memudayakan budaya kerja atau pemikiran inovatif dan juga kreatif. Jadi maksudnya kalau inovasi ni saya selalu cakap dengan saya punya pasukan saya, maksudnya matlamat akhir kita adalah menyampaikan perkhidmatan kita yang lebih berkualiti. Tak kiralah sama ada mudahkan proses kerja ke, ada cara baru ke, peralatan ke, kan. So apa benda yang kita boleh buat inovasi supaya perkhidmatan kita lebih berkualiti. Jadi bawah section inovasi ni kita ada buat pelbagai program lah. Ada program-program. Dan pendekatan kita ni dia cover bukan setakat untuk pejabat SUK tapi untuk kerajaan negeri, pejabat awam lah amnya, dan juga Negeri Sembilan jugalah di mana boleh kan. Jadi program yang terdekat ni Puan, saya dengar ada satu program yang unit Puan akan adakan, ada majlis kan. Yang Puan boleh bagi tahulah. Boleh. Okey, untuk makluman, kalau di peringkat kebangsaan tu, jadi bulan Oktober sebenarnya adalah bulan inovasi. Maksudnya kalau kita memudayakan pada bulan Oktober tu, kita lebih banyakkan program-program atau awareness kan, untuk ke arah pembudayaan inovasi lah. Jadi kita ada aktiviti kan, artikel ke, penulisan ke, tapi untuk kita sebab kekangan masa tu, jadi kita punya program utama kita buat biasanya kita akan cuba buat minggu inovasi pada bulan Oktober lah. Tapi sebab kekangan masa tu, kita tahun ni kita buat pada bulan November. Tapi masa tu kita akan anjurkan minggu inovasi. So di sepanjang minggu inovasi tu kita ada anjurkan beberapa program lah. Dan kita bekerjasama dengan rakan-rakan strategik kita, dan perpustakaan memang antara salah satulah daripada rakan strategik kita. Jadi sepanjang minggu ni kita anjurkan ada pertandingan. Pada 16 hari bulan tu kita ada nama dia Trail Hunt. Dengan kerjasama dengan Jabatan Perhutanan. Dia lebih kurang kalau dulu ada orang panggil Explore Race, Treasure Hunt macam itulah. Dan saya nampak program Trail Hunt atau Treasure Hunt ni untuk unit korporat ni dan inovasi ni UKIP lah. UKIP dalam minggu inovasi, program ni memang program yang dah jadi macam signature. Ternanti-nanti. Tahun ni kita buat khusus untuk penjawat awam saja. Kalau tahun sebelum ni kita buka juga untuk awam lah. Tapi untuk penjawat awam tu memang tiap-tiap tahun. Orang memang kalau penjawat awam tu mewakili jabatan-jabatan ke macam mana? Ataupun dia bercampur? Dia berjabatan. Kita ikut jabatan lah. So, kita akan sebut dah jabatan kan. So ada juga nak buat dengan join bergabung dengan jabatan lain kan. Tapi yang tu kita ada pertandingan lain yang mana sekarang tengah berlangsung. Tahun lepas kita mula anjurkan, kita panggil dia Squid Game. Squid Game tu yang tu boleh bergabung. Baru je sedang berlangsung pada minggu ni. Jadi Squid Game ni dia lebih kurang macam kita rancangan itulah yang ada tajuknya Squid, kita ambil sempena cerita itulah, tapi dia tak seganas itulah. Yang ganasnya kita akan singkirkan peserta untuk seterusnya, tapi tak ada tak matilah. Jadi masa sambutan pada tahun lepas tu sangat memberangsangkan. Jadi tahun ni ada permintaan, jadi kita pun buat lagi. So dalam Squid Game ni boleh bergabung dengan jabatan lain. Dia berkumpulan 2 orang. Jadi kita setiap peringkat tu ada aktiviti ataupun ujian-ujian yang perlu mereka selesaikan, yang menjurus ke arah inovasi dan pemikiran kreatif lah. Jadi yang mana dapat betul dan masa terbatas tu, okey, kita boleh pergi ke peringkat seterusnya. Kami dulu kan sebelum ni nak masuk, tapi saya Squid Game macam mana game ni kan, semua bertanya kan. Bolehlah masuk lagi tahun depan lah. Tahun kan. lepas sekarang sedang berlangsung lah. Alhamdulillah ramai memang penyertaan memang tinggi lah. Dan sebenarnya apa yang Puan anjurkan ni adalah untuk memberi, orang kata, memudayakan amalan inovasi setiap apa. Walaupun bila kerja dalam kumpulan ni, dia punya pandangan atau fikiran
macam-macam bah dengan bila inovasi macam Squid Game. Ada yang itu pun ada apa yang pada 16 berapa Oh, bulan tak lah. habis minta maaf. Habis. Ni teruja cerita pasal Squid Game tu. Jadi, okey, sepanjang Minggu Inovasi tu dan juga pada 16 hari bulan tu juga kita ada anjurkan pertandingan gubahan daripada bahan kita semula. Oh, okey. Sama jugalah itu kita nak membudayakan macam mana kita nak menggunakan semula bahan-bahan kan. Sebenarnya kalau kita lihat di peringkat antarabangsa ni inovasi ni juga dikaitkan juga dengan kita semula kan sebab apa ni kita nak selamatkan alam Betul. kan penggunaan kita semula. Jadi kita kena fikirkan macam mana cara-cara menukar daripada budaya yang kita biasa supaya kita boleh berserilah pada alam kan. Okey. So sama 16 ada 2 pertandingan. Pada 18 hari bulan kita akan buat anjurkan pameran dan juga bicara inovasi. Tapi bicara inovasi ni sebab tema kita untuk Minggu Inovasi pada tahun ini adalah menjurus kepada keselamatan cyber. Jadi kita bicara inovasi kita akan berbicara tentang keselamatan cyber di peringkat remaja dan juga peringkat dewasa. Program bagus pun. Kan? Dan nanti juga kita akan juga anjurkan pertandingan cilik reka cipta untuk kanak-kanak prasekolah. Jadi maksudnya kita cover semua peringkat umur insya-Allah ada dan kemuncaknya adalah pada insya-Allah pada 21 November. Dan di mana kita akan buatlah penyampaian hadiah lah dan juga pameran-pameran daripada peserta-peserta yang anjuran pertandingan sebelum ini. Ada pertandingan kumpulan inovatif dan kreatif dan juga kita buat tahun ni pertama kali hujung kali kita anjurkan Anugerah Inovasi Negeri Sembilan. Betul. Jadi kita nak membudayakan. Jadi di Anugerah Inovasi Negeri Sembilan ni khusus untuk jabatan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Jadi maksudnya jabatan-jabatan dalam Kerajaan Negeri ni dia lebih banyak platform untuk dia ketengahkanlah inovasi dia. Bukan saja di bawah KIK tetapi juga di bawa AI itulah AIN kita bagi AIN 9 lah kita lah bila dulu orang panggil KK Kumpulan Inovatif Kreatif lepas tu ada inovasi macam kami dulu pernah masuk dia KK bukannya ini bukan projek KK ini projek inovasi baru kami faham ada punya apa tu tapi apa yang unit puan sedang laksanakan ada satu program yang orang kata baik sebab dia bina inovasi. Kita bila kerja ni bila satu kerja yang kita buat benda yang sama dia akan jadi benda tu orang kata benda tu akan jadi biasa jadi macam tapi daripada benda yang sama kita inovasi dia jadi cepat dan lagi menarik. Itu yang menarik. Betul. Saya cakaplah bila kita pakai inovasi ni kita selalu fikir macam rumit, kompleks tapi dia adalah pendekatan yang akhirnya perkhidmatan kita lebih berkualiti. Okey, penyampaian kita lebih berkualiti kan, produk kita lebih berkualiti. Itu semua bawah inovasi lah. Betul. Okey puan. Kita dah cerita pasal inovasi. Amat menarik lah. Saya Squid Game tu. Akan datanglah tahun depan kita Boleh. Sebelum tu dulu pernah buat trejahan. Trejahan masih buat. Trejahan dalam kereta kita berjalan kita checkpoint apa kan. Dulu kami pihak perpustakaan selalu masuk bila yang melibatkan kaki berjalan lagi ni. Kami tak bawa masuk lah sebab berat terlebih muatan. Sebab kita pun sebenarnya pendekatan ni kita untuk trejahan dah 3 tahun ni tahun yang ketiga kita buat dengan rakan strategi Jabatan Perhutanan. Satunya supaya kita explore lah lokasi-lokasi di bawah Jabatan Perhutanan tu satu. Dua untuk juga macam katalah pakai kaki kan untuk lebih cergas. 10,000 langkah pertama. Kalau Cik dia ingat bawa YBSS SUK dia selalu tegaskan supaya kita ada budaya hidup sihat, gaya hidup sihat gaya kan. Hidup sihat, betul. Kan kita lancarkan tahun ni ada umur sihat setiap hari Rabu kita boleh pakai baju sukan supaya untuk budayakanlah gaya hidup sihat tu kan. Jadi itu pun sebenarnya bila kita cergas, badan kita sihat dan kita boleh binalah pemikiran yang lebih aktif kan ke arah kreatif dan inovasi kan. Dia kena sihat dulu. Betul. Kalau tak sihat macam mana nak fikir kan. Kita dah fikir penyakit, sakitnya kan. Bila kita sihat ni kita boleh laksanakan pelbagai benda yang buat satu program yang puan laksanakan amat baiklah unit buat amat baik.
kita terus kepada buku di hati. Buku okey. menjadi, orang kata, menjadi inspirasi kepada Puan sampai satu tahap macam ni. Buku apa yang kita nak bincangkan ni sebenarnya, Puan? Okey. Saya duk fikir-fikir jugalah macam cikgu kata apa buku yang dekat di hati tu kan. Bila fikir-fikir balik-balik dia pergi balik buku ni. Satu saya tajuk, okey saya kenal dulu buku ni. Buku ni tajuk dia Do Nothing. Do Nothing. Saya tertarik beli buku ni sebab dia kata do nothing kan tak payah buat apa kan. Tak buat apa. Lepas tu ada tajuk atas je tu, subtitle dia Great Leader. Betul. Do nothing boleh jadi great leader kan. Menarik tu. Dan yang lebih tertariknya dia RM10 je. Masa saya beli tu. Kat mana dia? Wah, masa tu saya tak ingatlah dia ada pesta buku, ada ni kot Big Bad Wolf. Big Bad Wolf. RM10 je. Maksudnya macam okey menarik ni kan. Jadi masa tu dia off season lah saya rasa kan, sebab tu dia murah lah. Tapi tanpa saya sangka rupanya buku ni memang ada impact pada saya dan sangat dekat. Buku ni sebenarnya menceritakan tentang bagaimana kita ni nak menjadi pemimpin yang lebih baik. Okey. Dan saya nampak dalam kebanyakan tak kira lah sama ada penjawatan apa dalam dunia pekerjaan lah. Kita ni bila kita masuk kerja biasanya kita jadi pekerja kan. Macam kalau penjawat awal dah biasa dia masuk lantikan baru dia 41 lah, 41 lah kita cakap 41 kan. Kalau sekarang ni lah. Kalau dulu-dulu ada zaman bos-bos kita mungkin M3 apa kan. Betul. Okey, jadi 41. Bila kita 41 ni kita buat kerja. Betul. Bila kita semakin naik pangkat tu kita dah biasa buat kerja, kita buat ni kan. Tapi bila kita naik level, kita naik pangkat, kita dah jadi pemimpin. Betul. Kita ada orang bawah kita yang lebih ramai, kita kena selia. Jadi perubahan pendekatan kita dalam kerja tu sebenarnya tak sama. Betul. Dan saya masa pengalaman saya lah sebenarnya untuk saya tu agak mencabar untuk saya lah sendiri. Dan saya rasa benda ni ramai juga orang boleh relate bila dia kata kerja mudah diuruskan tapi orang tidak ada kan. Sebab orang dia ada mulut untuk bercakap, dia ada hati untuk merasa perasaan, otak untuk berfikir. Betul. Jadi memang mencabarlah kalau dulu kita kerja dengan kerja kita saja. Tapi sebenarnya itu adalah kemahiran yang kita kena bina. Jadi bila saya jumpa buku ni, dia ada menerangkanlah apa benda pendekatan yang kita boleh buat dan pada saya apa yang dicakap tu praktikal. Dan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Kan. Jadi maksudnya dia bila kita nak transition tu sebenarnya sukar. Betul. Kan. Jadi dalam buku ni saya sukanya sebab pada saya dia punya gaya bahasa tu pun mudah betul, straightforward kan. Dia cerita kat sini, kalau saya boleh ringkaskan lah sikit, dia cerita kat sini sebenarnya kalau saya nampak secara ringkasnya, sebenarnya bila dia cerita, bila kita jadi pemimpin ni, fokus kita adalah pada pasukan. Betul. Pasukan, bukan lagi tentang kita, bukan lagi tentang kerja kita. Jadi kejayaan kita memang banyak bergantung kepada pasukan kita. Jadi kat situlah dia kata, kalau dekat sini mula-mula dia akan cakap, bila kata do nothing tu, bukan maksudnya kita jadi bos, kita dah tak duduk tengok saja. Betul. Tapi sebenarnya betul, kita kena duduk tengok. Tapi kita kena duduk tengok dengan pengetahuan dan kemahiran. Dan pengetahuan kemahiran itulah yang susah sikit kita nak kita nak dapatkan. Dan kadang-kadang orang nak cakap ke macam mana pun susah kan. Jadi kat sini dia ada gariskan lah, saya nampak ringkas dia. Kalau saya lihat dia do nothing tu maksudnya secara ringkasnya sebenarnya kita pimpin pasukan kita untuk buat kerja yang dulu kita biasa buat. Kita yang bimbing dia buat. Itu sekarang ini adalah masa mereka dan kita kena jadi orang yang untuk pimpin dia. Jadi antara topik dia kata fokus kepada mereka, kan, fokus on them. Jadi maksudnya cari apakah kelebihan dia, yang dia boleh buat. Lepas tu dia cakap less control, release control. Jadi maksudnya bagi mereka buat keputusan, tanya pendapat dia kan. Dan ada juga start at the end. Jadi yang ni pun saya dulu ada pergi kursus dan betul lah start at the end tu maksudnya kita kena tahu hala tuju kita kat mana. Jadi kita bagi tahu dengan kita punya pasukan tu kita ke arah mana. Jadi semua orang faham kita nak pergi mana. Dan
start macam itulah, cari dia punya kelebihan, bantu mereka ke arah sana. Itu kerja kita. Bukan kita nak buat kerja mereka. Betul. Itu yang masalah kita. Kadang-kadang kita ada masalah nak release control. Release control tu bukan maksud kita betul lah dia buat keputusan, tapi kadang-kadang bila kita tengok, saya pun ada masalah ni kan. Maksudnya macam dulu kita dah biasa, kita yang type, kita yang ni kan. Bila kita tengok dia tak pandai ni kan, kita lambat dia, kita kat situ macam sabar je kan. Macam tu kan. Tapi kalau kita nak buat sendiri sebenarnya akan jadi tidak produktif. Jadi kita apa yang kita boleh buat adalah kita turunkan ilmu kita biar mereka pun pandai macam kita. Kalau kita itulah dia punya sebenarnya bila dia kata kita do more compare dengan do nothing, kita lebih jadi tidak produktif. Jadi macam itulah. So sekarang itulah buku tu memang saya nampak memang macam saya katalah bila saya punya cabaran tu, saya masa mula-mula saya naik pangkat kan, maksudnya di level yang memimpin lah. Saya tanya bos saya yang lama. Dulu sebab dulu masa kita buat, kita pegang semua maklumat, kita tahu file semua kat mana kan. Tapi bila kita dah sampai peringkat yang menyelia, memimpin, bukan kita yang pegang semua tu kan. Kita banyak lagi benda. Kita nak pegang yang meja ni, meja tu. Dan kadang-kadang kita rasa macam tak yakin kan, sebab kita tidak sendiri pegang maklumat tu. Tak tahu daripada A sampai Z kan. Masa kita buat, kita kena tahu. Tapi saya tanya dengan bos saya, bos dulu masa saya jadi anak buah dia ada tak rasa macam tu? Lepas tu saya juga cakap, macam mana saya nak cakap dengan bagi tugas kat saya punya pegawai pasukan kita, dan kita rasa percaya dekat dia. Jadi benda-benda macam itulah, dan saya rasa ada perkara tu dalam buku ni dia menerangkan macam mana kan. Orang kata nak memenangkan. Dia buku ni berkenaan tentang memimpin, betul? Betul. Yalah, bila kata memimpin ni, kita memimpin pasukan. Betul. Jadi pasukan ni pelbagai pasukan ada. Ada pasukan yang pandai orang kata boleh pandai bercakap tapi kurang contoh. Ada yang boleh buat kerja tapi dia lurus dia buat kerja, dia tanpa berfikir. Buku ni ada bagaimana puan tengok buku ni menegang bagaimana kita nak create satu pasukan tu supaya apa yang matlamat puan dah nak capai matlamat, kita nak ke sini. Jadi pasukan kita ni mesti ke satu arah, dia tak boleh orang kata pergi ke A, pergi ke B, dia mesti A. Jadi dari buku ni ada tak dia terang kat puan, dan puan pemahaman puan tentang buku ni macam mana nak createkan suasana tu, dia bahawa setiap pasukan ni tak sama dah. Dia kalau mesin dia akan kita set, dia akan set terus sampai produk akan keluar. Tapi yang bila kita manusia ni dia lain-lain. Dia orang kata ada yang boleh buat macam ni, ada yang tak boleh buat macam ni. Macam mana puan punya buku ni dalam buku ni tu saya cakap kalau buku ni sebab saya suka dia, saya baca, saya kata saya nampak dia punya contoh-contoh tu praktikal. Contoh yang macam Cik Din cakap tadi, walaupun dia dah cakap kan kita bagi tahu matlamat hujung, tapi dia cakap kat sini, ada dia cakap dalam buku ni kata communicate. Communicate often. Kadang-kadang benda ni kita rasa macam alah tu straightforward, macam logik je, takkan tak fikir. Tapi kadang-kadang bila kita dalam situasi kita tak terfikir, kena ada orang bagi tahu kita kan. Bila kita baca, betul. Mungkin salah kita tak cukup berkomunikasi. Jadi walaupun kat satu tadi macam tadi Cik dia kata kita pertama kena kenal pasti apa kekuatan dia, kelemahan dia. Dia ni sesuai kerja dalam keadaan macam mana. Itu pun kena belajar yang lain jugalah kan, berkenali personality. Tapi dia cakap satu tu communicate and communicate often. Selalu. Maksudnya maklumkan mereka. Dan kita dia kata communicate verbally. Jadi maksudnya kita kena luahkan. Jangan kita bila kita cakap kita anggap orang faham. Dan dalam buku ni juga dia ada cakap, dia kata bila kita terangkan, tanya di balik pada staf kita tu, dia faham tak apa yang kita sampaikan tadi? Pemahaman kita sama tak dengan pemahaman dia? Kadang kita cakap, kebetulan semalam saya ada online, bukan, ada online talk, ceramah dalam talian, Intan anjurkan, dia kata, bila saya kata di unit psikologi mungkin sebenarnya dia di-referkan kepada dia lah, dia buat masalah. Bos dia cakap dengan dia, sila cakap, macam itulah. Jadi dia telah minit tu dia telah buat, tapi rupanya
maksud dia sila bercakap dengan dia dan terangkan, sediakan apa yang perlu bos tu cakap. Tapi dia ingatkan dia yang kena pergi bercakap. Sudah ada miscommunication lah kat situ. Jadi dekat sini dia cakap lah. Jadi kita tak terfikir kan, kadang-kadang mungkin kita tak terfikir, kita cakap cuba ulang. Kita cakap kita tahu bagi arahan je. Cuba ulang kan. Ada orang kita perlu macam tu. So saya nampak buku ni dia praktikal lah. Sebab tu walaupun macam dah kalau cik dia tengok lah, dia dah macam dekat lama dah saya beli ni. Kadang-kadang kita pergi balik, kita ada benda yang kita baca, kita buat dah lama tu kita lupa. Tapi ada satu konsep yang dalam ni yang macam lekat sikitlah dekat hati saya. Dia sebut pasal konsep empathy gap, jurang empathy. Dia cakap dekat sini kadang-kadang sebab tu kita kena kenal kita punya pasukan kita, betul. Bila kita dah sampai satu tahap, kadang-kadang kita lupa kesusahan kita dan kita tak dapat menghayati kesusahan pasukan. Kita lupa masa dulu kita kat situ kan. Kita kan kena stay back. Buat kerja, tak kira apa nak jadi. Kena selesaikan juga matlamat tadi kan, cerita pasal matlamat. Tapi itulah ada jurang, tapi pada masa yang sama kena rapatkan tu. Kadang-kadang memang kita katalah contohnya kita ada ketua tu dia memang tiada anak kecil, pernah ada anak kecil atau anak dia seorang lah kan. Cepat dia membesar, tak ada masalah membesarkan anak. Tapi pasukan kita ni anak dia ramai kan. Ada yang kecil, ada yang besar kan, perlu uruskan. Jadi kita tak melalui itu, kita tak dapat menghayati. Tapi sebab tu kita cuma rapatkan. Itulah dia kata jangan lupa bila kita sampai dekat level tu kita pernah melalui itu. Betul. So empathy gap itulah kena ingat. Dia sebenarnya buku ni walaupun kalau orang yang seorang menilai buku ni bukannya berdasar buku terbaru cantik sebab dia berdasarkan apa yang terbaik dalam kandungan buku dalam buku tu. Walaupun nampak buku ni lama kan, tapi buku ni dia sebenarnya pakai buku lama tak lama, dia berkenaan tentang bersesuaian tak untuk kita kan. Bersesuaian dan benda ni orang kata relevan untuk kita baca. Betul. Saya pun tak sangka masa saya beli tu, saya pun agak macam okeylah beli je lah RM10 kan masa tu. RM10 beli je lah, mesti asal kalau ni baca, kalau bagus. Tak sangka betul-betul saya memang terkesan untuk saya dan applicable, terpakai dalam banyak peringkat lah. Buku ni Puan baca. Bila Puan baca, apa yang Puan rasa yang perlu? Yelah kita baca ni kita macam saya kalau kita saya baca pun macam Puan, ada masa kita baca. Kalau kita baca ni silap kita ni. Betul. Ada tak Puan rasa berkenaan apa yang Puan dapat belajar daripada buku ni? Saya rasa yang pertama tadi yang saya cakap. Sebenarnya saya nak transit daripada membuat dengan melepaskan. Membuat dan melepaskan. Part yang tu. Saya rasa dulu macam kalau kita punya pasukan ni lambat kan. Jadi kita yang kena turun dan buat. Kita yang kena buat. Kalau tak tak selesai. Ada masanya memang terpaksa. Tapi sebenarnya yang lebih betul adalah kita kena empower dia. Kita kena ajar dia supaya dia pun jadi macam kita. Betul. Kan apa yang kita pandai dia pun pandai. Jadi kita sama-sama pandai. Kita kena belajar lepaslah maksudnya. Bukan lepas saja tapi memberi kepercayaan. Betul. Ada betul. Lepas Yang tu kan ada. Trust them. Ada tajuk tu dalam ni. Betul. Trust them betul. Kita kena percaya betul. Saya pun rasa kadang-kadang macam kita rasa kita percaya tapi tindakan kita tu sebab saya rasa ada juga yang staff saya cakap kat saya macam itulah. Bila kita buat kita rasa kita membantu. Kita rasa membantu mencapailah tadi matlamat kita, kerja selesai, semua orang tak ada. Tapi sebenarnya mereka terasa kita tak percaya kat dia. Betul. Dia mampu nak buat benda tu. Lebih pada apa yang kita kadang-kadang dia boleh buat, kita bagi A tapi dia boleh buat B, buat C. Betul. Tapi kita buat A dululah, nanti kita tengok nanti buat B lah. Nanti kat situ senang benda ni kita boleh buat sampai C macam tu kan. Betul. Tu yang saya kata bila kita dah biasa buat kan, bila kita lambat saya nak buat kan. Tak apa biar saya buat selesaikan. Kita rasa macam kita bantu dia, kita bersama dengan dia. Tapi sedangkan macam itulah dia satu tidak produktif. Benda tu dia yang kena buat. Itu adalah peringkat dia. Saya kena buat benda lain. Dua, kita tak ada kepercayaan. Dia rasa kita tak percaya kat dia. Dia mampu buat kan. Lebih pada tu. Dia rasa mungkin dia rasa macam kurang
perform ke kan. Macam tu kita ingatkan dia tak ni. Jadi itulah macam rupanya salah kan. Kita tak boleh buat kan. Dia sebenarnya dia bukan salah tapi dia tindakan kita ni sebenarnya kita nak pasukan tu. Macam Puan Betul. sebagai leader ni kita nak pasukan kita ni baik, semua baik. Kita buat kata Puan kita empati tu lebih pada kepercayaan. Itu kesian dia ni. Tapi kita bila kesian dia bukan dia yang apa kita ni bukan di peringkat kerajaan tapi mana-mana yang di peringkat kepimpinan. Perlu ada benda yang Puan cakap ni lah kan. Kadang-kadang kita empati tu kesian dia ni ada anak lah kan. Tapi yang punya tu fikir boleh lebih ni. Pandailah dia pandai setting masa Betul. Mungkin dia buat bukan dalam masa yang kalau kita bagi dia kebebasan macam trust them kan, release control kan. Mungkin dia ada masa yang lain dia boleh sesuaikan untuk capai apa tu kan. Jadi kita kena percaya dan inilah bagi mereka inilah ruang tu. Dan macam Cik Din katalah saya nampak bila makin lama baca tu kan ataupun kan ulang-ulang kan kita baca sikit, kadang baca dari mula sampai habis kan kita baca balik. Saya nampak benda ni sebenarnya terpakai bukan saja dalam dunia pekerjaan, dalam keseharian kita pun sama juga kan. Bila kita samalah bila kita dengan anak-anak dengan keluarga, dengan keluarga. Dulu kita berdua, bila kita ada anak kita dah kena mula memimpin kan sebenarnya, dan kita sama juga sebenarnya konsep dia sama, percaya pada mereka, cari kelebihan mereka kan. Macam juga tadi kan kita rasakan semua benda kita nak buat untuk anak kita kan, tapi anak kita rasa macam kita tak percaya dia boleh buat benda tu kan. Jadi sebenarnya kita dah turunkan dia punya self esteem tu kan. Jadi percaya pada dia, ajar dia supaya dia pun boleh buat, sama-sama dia boleh tolong kita besok kan. Bukan besok bila penat kita juga yang marah kan. Balik-balik ibu juga buat kan. Dah pasal besok ni tidur je kan. Mengomel masak tu anda ini masak. Kita selalu salah anak tapi kita tak bagi percaya anak untuk masak. Kan kena minyak panis dia kan. Betul. Jadi contoh umpama sama, macam tu lah itulah kan. saya kata dia bukan sama juga bukan saja kita pegawai tapi semua staf pun sama kan. Bila macam di peringkat kerani besok dia jadi sisi kan, sama juga kena buat yang sama kan. Dia kena percaya dekat dia punya Dia setiap kumpulan dia. Bila kita kata pasukan ni, setiap pasukan ni ada lapis-lapis. Pasukan A ni ada lapis, sampailah leader. Tapi setiap lapisan tu dia ada leader dia. Dia bukan ada, dia ada orang kata yang bertanggungjawab bab A. Yang dia yang bertanggungjawab ni dia ada satu bab bertanggungjawab yang seterusnya. Sebab dia pemimpin dalam dia punya inilah. Dia punya kelompok dia punya bidang kerja tugas dia tu kan. Jadi Puan, buku ni sebenarnya berkenaan tentang kepimpinan lah. Betul. Terus great leader sebenarnya tajuk dia. Kadang-kadang kita kalau terlampau memimpin pun bukan terlampau tu bagus tapi jangan over bagi apa kan. Jadi kadang-kadang mungkin buku ni boleh orang kata memberi kita pandangan. Kadang-kadang buku ni bukannya bagi inspirasi, bagi pandangan. Kita boleh fikir kita ni kita ni reflect kan. Kadang-kadang kita baca ni kita bukan apa, kita nak perbaiki diri kita. Mungkin kita ni terlebih macam ni ke, terlebih kasih sayang ke, kita kurang lagi sayang ke, kita kurang kasih sayang. Betul, yelah. Okey, Puan, apa yang Puan dapat Puan dapat ni, tapi yang orang kata memberi betul-betul untuk orang luar tu tengok buku ni bukan dibaca untuk peringkat jabatan Puan ataupun Puan ni. Mungkin orang luar akan berkata buku ni bagus walaupun nampak buku lama, memang buku lama. Tapi memberi orang luar perlu baca buku ni sebab yalah seorang buat kata Puan, buku ni bukan untuk yang bekerja. Kadang-kadang buat bisnes sendiri ke, dia perlu ada pasukan. Dia tak boleh sendiri. Kalau jalan sendiri dia tak boleh, dia sendiri pun belum tentu lagi kan. Bagaimana pandangan Puan tentang buku ni untuk orang lain baca di luar sana? Pada saya buku ni satu dia bahasa Inggeris lah kan. Semua orang nak bahasa Inggeris kan. Tapi macam betul Cik Din, saya tetap Cik Din cakap tu bahasa Inggeris betul juga. Selalu sebab saya pernah bekerja bawa usahawan. Usahawan tu dia selalu ada masalah tu. Betul. Sebab biasanya bila usahawan dia usahawan tunggal kan orang panggil kan. Semua benda dia nak buat sendiri. Jadi masalah usahawan ni bila dia nak berkembang tu itu masalah dia. Betul. Sebab dia dah biasa buat sendiri, dia buat seorang-seorang, dia tak berani untuk ada pasukan. Betul. Kan? Jadi itu pun buat sesuai. Jadi kalau nak baca buku ni pada saya bahasa dia mudah untuk saya lah. Saya nampak mudah. Apa yang dia cadangkan praktikal. Kita dan kalau
mungkin dah buku dah lama susah, kadang susah nak cari kan. Cari. Mungkin boleh beli yang berbentuk e-book jugalah betul. kan. Tu. Tapi yang lebih penting pada saya adalah cari buku yang sesuai untuk kita dan buku-buku self help kan, self improvement dalam dia punya, dalam bahasa Melayu dia apa tu Cik Din? Dia kategori dia tu. Kalau dalam kedai buku biasa dia ada tajuk kan self help, self improvement, Motivasi kot. Motivasi. Motivasi. Dia lebih Kalau kat motivasi. sini ada ni tak segmen dia? Dia segmen kalau kat sini ada kita kategori apa? Motivasi. Bukan motivasi ya, pengetahuan am kan, pengetahuan am. Pengetahuan ya. okey. Dia tak ada tulis motivasi tapi dia adalah. Dia sebenarnya kita kat sini library ada dia punya panggilannya 100 untuk apa. Tapi setiap tu ada, kadang-kadang kita nak motivasi untuk penjagaan, dia ada buku tu tapi dekat buat penjagaan contohlah kan. Ada lebih pada kendiri daripada pengetahuan am 100 100. Nak untuk lebih pada keagamaan dia lebih pada 200. Contohlah, makna setiap part ni dia ada apa yang macam leadership ni apa dia pada lebih pada 600. Saya nak cakap dalam 600 apa semua tu tapi dalam bidang percakapan tapi kan, setiap benda ni ada motivasi dia. 200 tu kategori buku kategori kan. buku, ya. Kalau yang tonton ni ramai pustakawan yang faham lah Cik Din dekat tu. Saya faham tu sebab sekarang dah tak ada kan. Masa dulu saya sekolah rendah, kita pergi belajar katalog tu. Saya sempat melalui zaman yang kita kena buka laci cari. Dan kemudian bila masuk universiti tu ada pakai OPEC kan. Saya sempat tu Cik Din. Jadi saya faham bila Cik Din cakap tu, boleh bisikit lah. Dia bila kata yang sekarang setakat dia tak ada yang buka laci tu. Dia pakai OPEC. Betul, OPEC betul. boleh kata 600 motivasi. Dia kadang-kadang kalau kita kata berkenaan tentang leadership, dia akan bagi kita ada 600, ada 500. Tapi part mana? Kalau part bisnes part bisnes apa dia lebih 600. Part pada motivasi diri sendiri dia lebih pada 200, 100. Contoh yang itulah kosong-kosong ada lebih ada yang itulah. Okey, berbalik pada yang tadi kita jawab ni pula. Tapi maksud saya buku ni sebenarnya cari buku yang kita rasa sesuai dengan jiwa kita. Macam saya cakap lah, masa saya beli ni saya tak sangka pun. Tapi mungkin sebab saya macam tu lah, macam Cik Din cakap, saya punya minat ni untuk pengetahuan kan. Betul. Benda apa yang baru boleh tu. Jadi macam ayah saya jugalah tu kan, dia punya minat tu sebenarnya ke arah kepimpinan. Betul. Jadi mungkin sebab tu jugalah saya Lebih minat betul tu. bila dia menulis tu pun topik-topik yang macam tu. Tapi kalau tidak buku ini, cari buku yang kita rasa sesuai. Dan tak semestinya buku tu buku yang terlalu ilmiah ke buku yang popular ke. Macam itulah saya kata, buku ni tak popular pun kan. Kalau saya tak pernah dengar pun orang ceritakan pasal buku ni. Dan tak semestinya juga buku yang tulisan saja yang akan ni kan. Saya ingat antara buku yang ayah saya kenalkan buku tu. Being Happy. Buku tu Be Happy. Be Happy Being Happy rasanya. Andrew Matthews ke Matthews? Saya lupa. Be Tapi buku tu masa tu saya ingat masa sekolah menengah ayah saya kenalkan, dia ada tulisan dan juga gambar. Dia sebenarnya penulis tu dia illustrator. Jadi daripada situ saya rasa saya start minatlah buku-buku self help dan ni lah. Jadi balik pada tu, tak semestinya buku yang ini do nothing ni, tapi satu, saya rasa yang orang selalu cakap tu, don't judge a book by its cover. Betul. Itu memang terkena. betul aplikasi Betul kat sini. Jadi kalau kita beli tu ataupun kita ambil buku tu, biar dengan terbukalah kan, terima baca. Kalau kita suka kita kalau tak nak ambil risiko boleh datang kat perpustakaan kan. Pinjam je. Kalau tak suka pulang balik, ambil buku baru yang lain. Okey puan, amat menariklah berkenaan tentang leader pemimpinan ni. Kalau penulis buku mungkin ada seorang penulis buku macam apalah, kalau nak menulis buku ni, sebelum menulis buku ni buat kajian pun dia akan baca buku apa yang orang dulu baca. Betul. Daripada situ dia improvement, daripada apa yang dia tulis dulu dia akan tambah, mungkin dapat bahan lain dia tambah, dia akan jadi satu buku yang orang kata yang lengkap. Nak kata lengkap pun yang akan datang akan baca buku yang ni. Mana dia akan tulis lain yang bagi dia ikut situasi dan keadaan. Kadang-kadang buku apa yang ditulis ni kadang-kadang zaman ni kita tak nampak, tapi benda tu kadang-kadang penulis ni dia punya pandangan dia, apa yang dia tulis dia dah nampak akan datang. Jadi mungkin akan datang zaman saya umur besok 20 lebih ke, umur 20 lebih tak ada, akan datang anak-anak saya besok akan buku ni amat berharga. Macam ni lah, buku ni dah lama ni puan. Tahun bila dia tulis? Kita tengok
Bila dia publish? Ya. Tahun 2012, taklah lama 2012 sangat. lah. Tapi dah 10 tahun lah kan? 10 tahun. 10 tahun dah. 10 tahun masih relevan sebab kita guna pakai benda ni. Kadang-kadang apa yang kita baca ni bukannya untuk kita nak apa, tapi nak memperbaiki diri kita, Puan, berkenaan dan tentang apa. Dialah Puan pun akan datang, akan naik lagi kat situ, nanti mungkin boleh membantu Puan. Kan simpan kan besok pada tahun kan lagi tinggi, kena ingat balik empathy gap tu. Empathy gap tu kan. Jurang empathy. Ya, betul. Okey Puan, saya rasa ada tak apa-apa untuk Puan bercakap dengan tetamu di luar berkenaan tentang buku ataupun tentang program-program Puan yang akan berjalan di peringkat negeri nanti. Okey. Kita dah cakap tapi kita ulang balik Tak untuk orang kata untuk memberi rangsangan lagi orang dengar, balik patah balik dengan apa Puan cakap kan. Okey, tak apa. Satu, saya ucapkan terima kasih kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan kerana menjemput saya lah pada kali ini. Kita dah lama dah tak ada bercakap dengan awam ni kan. Biasa kita di belakang tabir sajalah kerja-kerja korporat tu kan. Dan keduanya, macam tadilah, kalau boleh yang utamanya kita nak membudayakan inovasi tadilah saya cakap kan. Kalau nanti kita Minggu Inovasi tu kalau tak dapat sertai program-program yang dianjurkan oleh pejabat SUK sendiri, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh anjurkan. Sebab dah tahu kan, mungkin sebelum ni tak tahu. Bulan Oktober tu adalah bulan inovasi, peringkat kebangsaan. Boleh anjurkan program lah di peringkat jabatan masing-masing. Dan untuk yang pertandingan trail hunt tu, kan kita cara berkumpulan kan, yang tu kita akan adakan pada 16 hari bulan. Dan yang terlibat tu macam saya cakap lah, penjawat awam Negeri Sembilan. Mungkin ketua-ketua jabatan ada sedikit kesukaran nak melepaskan, tapi anggaplah ini sebagai macam kursus mereka juga membina pasukan kan, macam mana nak kerjasama dalam satu pasukan menyelesaikan masalah. Harapan kita balik nanti dia akan belajar sesuatu kan. Mungkin berkenal dengan hutan Lengging. Kita akan buat di apa ni lah? Hutan mana? Hutan apa nama dia? Hutan tapi di Lengging lah, di bawah Jabatan Perhutanan kan. Apa nama penuh dia? Ada satu tu saya perasan. Saya pun lupa Tapi itu. dia bukan Taman Eco Rimba. Tapi di Lengging lah, insya-Allah. Tapi itulah saya minta dan saya ucap terima kasih lah kepada semua jabatan yang memberi sokongan lah kepada program-program yang kita anjurkan, membenarkan inilah pegawai-pegawai dia menyertai dan juga program-program yang pernah kita anjurkan sebelum ni. Okey, terima kasih banyak Puan atas terima orang kata jemputan kami untuk program buku di hati. Dia sebenarnya apa yang kita bincang ni nampak santai, tapi dia memberi inspirasi lah, insya-Allah kepada tuan-tuan. Kadang-kadang apa yang saya belajar sini, yang kita belajar hari ini, pertama buku tu kalau kita tengok buku lama tu bukan buku tu tak ada nilai, tapi mungkin kita terlampau fikir buku ni lama untuk mana yang apalah, tapi kebanyakan orang dah belajar pada apa, jangan nilai pada kulit buku. Ramai dah belajar kat situ. Bila Puan tengok kat sini pun banyak input dia, banyak untuk diri kita lah, banyak untuk diri kita. Jadi itulah saja tuan-tuan dan puan-puan, hari ini program buku di hati. Alhamdulillah kita akan bersama lagi tarikh yang sama, tarikh dah lapis dah ada lapis mana boleh tarikh yang sama. Macam mana cakap ini kan? Tak. Kita akan buat masa yang sama, hari yang sama. InsyaAllah kita akan bersama lagi dengan ataupun tokoh-tokoh yang lain. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam secara dalam talian. Itu saja dari kami Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Moga tuan-tuan sihat-sihat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.